Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya nak kongsi satu benda yang sangat penting dan banyak mempengaruhi kehidupan kita, iaitu adalah habit. Jadi bagaimana nak membina habit? Kenapa saya kata benda ni sangat penting dan mempengaruhi kehidupan kita? Banyak orang kat luar sana, sebagai contoh, dia ada masalah berat badan. Dia menyalahkan yang berat badan itu sebagai tanda dia ni tak sihat, ataupun dia tak ada duit. Dia menyalahkan tak ada duit itu sebagai diri dia seorang yang miskin. So sebenarnya kita cuba tukar cara fikir ni, iaitu sebenarnya masalah berat badan ni bukan kerana bukan kegemukan itu asal disalahkan dengan berat badan yang tinggi, bukan. Tapi berat badan yang tinggi adalah hasil daripada bagaimana dia menguruskan habit dia dalam contoh pemakanan, exercise dan lain-lain lah. Begitu juga duit. Dia ada masalah duit, bukan salah dia tak ada duit tu. Salahnya adalah bagaimana habit yang dia bina untuk dia dapat jana income yang lebih banyak. Sebab itulah kita fokuskan kepada pembinaan. Macam mana kita membina habit itu sendiri. Bukanlah saya nak kata yang seseorang tu dia punya kelebihan latar belakang dia punya luck ataupun dia punya nasib dia lah lebih baik dan sebagainya. Saya tak kata benda tu tak bagi peranan ataupun satu benda tu bagi kesan atau tidak. Benda tu tetap ada juga bagi kesan. Ada orang kadang-kadang dia berkongsi, dia approach, mudah nak close. So benda tu memang betul bagi kesan dekat dia. Tetapi benda tu kita tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal. Jadi ramai orang dia tenggelam dengan benda yang dia tak boleh kawal. Dia tenggelam dengan benda yang memang tak ada. Jadi macam mana kita nak tahu orang tu macam tu? Biasa tengoklah kalau produk tu tak ada, tak ada TNA ke NLA ke, dia komplain tentang ketiadaan benda tu. Sedangkan yang patutnya kita beri tumpuan adalah kepada benda yang kita boleh kawal sendiri. So benda yang kita boleh kawal dalam kes ini adalah apa habit kita, maksudnya apa yang kita boleh bina ataupun apa yang kita boleh buat. So nak bina habit ni ada 4 cara, ada 4 langkah nak bina habit. Alright. So yang pertama ialah kita panggil kita crave. Kita binakan satu suasana, kita binakan atau kita tambahkanlah ilmu ataupun kita naikkan keinginan yang tinggilah untuk kita nak buat sesuatu, So ada banyaklah sudut yang kita boleh buat untuk kita nak buatkan crave ni ataupun buatkan kita nakkan sesuatu. Salah satunya lah kita boleh dengarlah bagaimana hasil kerja ataupun bagaimana yang orang yang berjaya ni dapat. So kalau anda perasan kalau sharing-sharing leadership lah dekat PACE dan sebagainya, memang dia akan bagi tahu tentang apa yang dah dapat bila dah capai diamond dan sebagainya. So benda tu penting kerana itu masa hadapan kita. Jadi lebih detail lah kita tahu tentang benda tu, lebih rasa di dalam jiwa kita terhadap masa hadapan kita, lebih inginlah kita untuk nak membuat. Itu satu. Yang kedua ialah yang boleh memberi kesan lah pada buat ni adalah rasa tiada pilihan. Rasa tak ada pilihan. Banyak kali lah kita dapat tahu bila kita tak ada pilihan buat sesuatu, kita akan jadi lagi kuat kita akan jadi kuat bila kita tak ada pilihan, melainkan jadi kuat. Begitu juga dengan craving ni bila orang tu terlalu susah, maka nak dia cuba atasi diri dia jadi lebih kuat jadi lebih banyak dia buat. Kenapa? Tak ada pilihan. Jadi kedua keinginan ni, kita rasa yang kita inginkan, apa yang di hadapan kita. Contohnya kita dah capai diamond tu, bagaimana perasaan, bagaimana rasanya cuba dengar daripada MP3, cuba baca daripada kisah-kisah kejayaan untuk datang hadirkan rasa tu. Dalam masa yang sama cuba wujudkan rasa kita tak ada pilihan jalan yang lain melainkan M-way saja untuk capai apa yang kita inginkan, maka itu akan membawa kepada kita nak buat sesuatu. Yang kedua ialah kita Q ataupun CUE, yang ada formula dia adalah iaitu kita menampakkan apa habit yang kita nak bina tu. Sebagai contoh kalau kita nak makan suplemen, kita ada masalah kesukaran untuk makan suplemen beli suplemen tak makan. Bukan salah kita beli suplemen, bukan, tapi salahnya adalah bagaimana kita bina habit untuk nak makan suplemen tu. Jadi salahnya pada habit yang kita sendiri buat. Jadi yang Q ni adalah kita nampakkan bagaimana nak memulakan habit tu dengan lebih cepat ataupun bagaimana nak mulakan habit tu. Sebagai contoh, anda nak makan, anda nak ambil suplemen di mana tempat yang anda selalu duduk, maka anda letakkan suplemen tu dekat situ. Sebagai contoh ni office, saya dekat office saya, nampak saya letak lecithin ini, sebab lecithin ini saya memang jarang makan. So saya letak sini, senang so kita nak makan, kita terus ambil dan makan, nampak So dalam kita nak approach waktu kita buat 4 basic pun kita akan hadapi benda yang sama, iaitu
di mana kita letakkan kita punya name list. Banyak kali keadaan name list ditulis di buku yang sama. Dalam buku yang sama itulah ada order history kita, ada siapa yang order, di situlah ada kita punya repeat order. Semua benda kita tulis dalam satu buku yang menyebabkan buku kita tu serabut lah. Serabut tu kita tengok. Jadi buku ada, tapi buku tu kerana keserabutan tu kita tak nampak buku benda tu. Jadi bila kita tak nampak, kita tak kongsi kan. Approach bergantung, memang boleh kata 100% daripada name list. Anda tak ada name list, anda tak tahu siapa nak approach, anda akan senyap, anda akan diam, anda tak ada action, anda tidak akan ada result, dan anda tak akan capai anda punya impian. Jadi nampakkan name list kita. Bagaimana nak buat nampak name list? Anda ada borang name list tu kan, anda ambil borang name list tu, anda tulis atas kertas. Anda tulis atas kertas dan anda bawa kertas tu ke mana saja anda pergi. Sehari anda cuba nak aim 10 orang, anda tulis atas nama kertas 10 orang nama, tak ada masalah kan. Bawa kertas mana-mana, pergi kerja bawa kertas, simpan dalam dompet. Bila kita teringat untuk nak buat kongsi, kita buka saja kertas tu dan terus berkongsi. Nampak kan? So bina habit yang membolehkan kita untuk sentiasa nampak apa yang kita nak buat juga dalam proses untuk kita nak bina habit tu sendiri. Yang keduanya adalah respon. Responnya adalah bagaimana habit yang kita nak bina tadi mudah untuk kita, bagaimana ia memudahkan urusan kita untuk nak memulakan habit. Kalau tadi lebih pada penglihatan, apa yang kita nampak kan. Nak approach orang, name list mesti nampak, tak boleh dekat telefon, mesti nampak. Tapi sekarang ni bila dah nampak, bagaimana kita nak memudahkan lagi urusan kita untuk nak berkongsi. Jadi contohnya anda boleh nampak name list tu kan, tapi name list dalam table mungkin agak complicated. Anda keluarkan dalam bentuk kertas, tuliskan nama satu persatu. Itu satu. Jadi bila dah nampak siapa nak share, siapa nama dia, anda boleh mula pula untuk mudahkan urusan untuk anda nak approach. Bagaimana? Contohnya anda dah ada skrip sendiri. Anda dah ada skrip sendiri, so anda tengok dulu skrip tu supaya anda ada gambaran, fikiran dalam minda anda. Okey, nak share ni macam ni. Okey, so anda belajar dulu tentang produk. Okey, apa wow dia, apa manfaat dia kan, baru anda mulakan untuk sharing. Sebab apa? Supaya bila kita berkongsi, kita dah ada satu gambaran, yang gambaran tu membantu kita, mudahkan lagi kita untuk nak berkongsi satu. Okey, so pengurusan-pengurusan yang lain seperti mana kalau anda approach seorang tu tak reply lagi, contohlah, just go next kan. Kenapa kita nak go next? Kerana kita nak mudahkan, kita nak mudahkan urusan kita. Mana yang tak reply, tak perlu kita tak nak fikir-fikir panjang, kita nak go. Okey, so semua alat yang boleh memudahkan kita. Sebagai contohnya kan, saya akan gunakan satu apps lah, Forest contoh, ataupun anda guna guna alarm clock, ataupun anda guna stopwatch ke, tak kisah apa-apa kan, supaya anda buat approach tu dalam tempoh masa yang tentu. Contoh anda buat pada 25 minit kan, 25 minit anda buat, rehat 5 minit, contoh Pomodoro teknik contoh kan. So anda set kan, anda beli 1 jam kan, anda tak beli 1 jam, anda gunakan jam dekat telefon anda approach dekat contoh laptop kan, contohlah kan, kalau apa yang saya buat tu. So anda setkan 1 jam tu bila dah berbunyi, rehat. Jadi apa yang jadi adalah kita akan buatkan kita punya tindakan tu, kita nak kejar masa. Okey, tapi make sure lah bila kita, walaupun kita kejar, jangan kita terlalu terkejar-kejar untuk nak closing orang lain. So make sure ada form dan fact finding yang betul. Cuma saya nak menunjukkan lah, bila kita buat begitu, kita akan efisienkan, kita akan produktifkan masa yang kita ada. Nampak? So belajar untuk nak set masa, berapa banyak masa kita nak gunakan untuk kita nak approach. Jangan terlalu lama. Bila kita form, jangan terlalu lama kan. Form sikit, dapat tahu apa keperluan dia, dah go. Share barang, tengok respon macam mana. Kalau belum lagi, kita go next. Okey. Memang tak nafikan result hanya hasil daripada habit yang betul. Okey. Dan sampai habit yang betul, kita kena keep on improve lah apa yang kita buat. Okey. Tapi kalau kita dah bina habit yang sama dengan seorang diamond, maka kita akan jadi diamond juga. Yang ketiga itulah yang ketiga, respon. Gunakan kan, adakan benda-benda yang boleh memudahkan habit kita untuk nak berjalan lah. Okay, yang keempatnya adalah reward. Reward pun penting. Rewardnya dalam kes ini adalah kira manfaat yang segera. Apa manfaat segera yang kita boleh buat? Contohnya kita nak baring. Kita baring tu manfaat lah bagi kita. Jadi kita suka tidur lah, bukan kita suka, maksud kita syok lah tidur. Jadi misalnya kita dah buat kerja 20 minit tu, ambil masa 5 minit, kita baring kejap. Ataupun kalau saya ada kucing, maka saya jadikan main kucing tu 5 minit tu sebagai reward saya lepas saya selesaikan semua. Kalau anda ada main game ke dan sebagainya, anda gunakan masa itu untuk nak 5 minit tu. Tapi memang kena disiplin lah, maksudnya ingat apa yang anda nak buat tu. Rehat sekejap. Memang ada kajian 3 kali ganda lebih berkesan bila orang tu buat kerja 20 minit, rehat, buat balik 20 minit, rehat tu. Jadi bina habit yang betul daripada sekarang.
Saya yakin semua yang tengok video ni anda sudah clear, anda sudah jelas kan apa impian anda nak capai. Anda sudah jelas kalau anda capai diamond, apa yang anda dapat, apa yang anda boleh apa yang anda dapat tu, apa yang boleh capai cita-cita anda sendiri. Saya yakin semua dah jelas kan. Kenapa kita tak dapat hasil yang sama seperti orang lain yang berjaya? Adalah habit kita. Okey, suka bertangguh kan. Kita kena cuba buang dengan cara kita bina habit. Contohnya anda buat list to do, anda buat checklist kan. Hari ni nak buat apa. Okey, bila kita rasa malas kan, kita rasa malas, bina habit kita untuk dapatkan motivasi tadi balik. Bila kita rasa nak bertangguh juga, contohnya kita boleh juga cuba bina habit, elakkan sebanyak bolehlah gangguan-gangguan. Apa gangguan yang berlaku dalam kehidupan anda? Anak-anak anda suka ganggu ketika anda buat kerja. Anda letakkan anak anda ke tempat yang lain. Anda ada kucing, atau saya kucing lah kan, dia masuk bilik, anda letakkan kucing tu dekat luar. Okey, simpankan gangguan-gangguan kita tu, letak ke tepi sebentar. Okey, buat kerja dulu, lepas kita buat kerja tu, ambil masa rehat lah, buatlah kejap, lepas tu sambung balik. Nampak So ini cara-cara bina habit ni bagi saya sangat-sangat berkesan, untuk anda praktiskan dalam anda punya sharing setiap hari. Ingat, anda nak close e-spring, anda nak close ATS kan, nak close apa saja, apa habit anda ke arah itu. Tidak ada sebab, tidak ada kaitan dengan anda boleh close atau tidak. Apa habit anda ke arah situ? Ada tak anda approach orang sampai ke arah itu? Bila tak ada, memang tak akan ada result. Tidak pelik pun sebenarnya. Okay? Jadi bina habit kita daripada sekarang. Kalau kita nak close e-spring, bulan ni nak close 4 e-spring, cari nama-nama yang berkaitan dengan e-spring, kita go untuk nak approach ataupun kita buatlah sampailah dapat kita punya hasil yang kita inginkan. Okay? Sama juga dalam kesnya orang sibuk. Orang sibuk bukan salah hanya pada sibuk, bukan. Salahnya lah habit yang dia bina yang menyebabkan dia sibuk itu. Jadi contohnya habit yang dibina, maksudnya keutamaan habit yang diletakkan. Bukan salah, tak ada masa sama saja semua orang. Okay, Dr. Wazi, doktor pakar jantung, sama masa dengan kita. Kesibukan beliau mungkin 2 ke 3 kali ganda daripada kita. Kenapa beliau ada masa, kita tak ada masa? Kerana habit saja. Kita bangun pagi, apa yang kita buat? Anda nak lebih cermat, bangun pagi pukul 6-7, selesaikan semua kerja rumah. Lepas tu tak payah fikir nak susun ke apa ke, selesai waktu pagi. Lepas waktu pagi anda buatlah semua anda buat. Semata-mata kerana habit saja. Atur kerja kita dengan baik, mana gangguan kita ketepikan dahulu. Mana yang kita perlu buat, aturkan pada masa yang kita tidak boleh. Masa tu kita memang tak akan dapat hasil lah dengan perkara-perkara penting yang kita buat. Contoh kita nak buat 4 basic, 4 asas ni sangat penting bagi kita kan. Basuh baju dan sebagainya penting juga kan, tapi tidak perlu dilaksanakan pada waktu yang penting untuk buat 4 basic kan. 4 asas buat pada waktu contoh pukul 8 sampai pukul 10 malam. Selain pada waktu tu, anda buatlah benda lain. Kerja-kerja rumah anda buatlah. Bina habit anda. Habit adalah kunci kepada hasil anda. Bukannya adalah anda tak dapat bukan kaitan dengan anda tak dapat hasil tu, bukan. Okey, hari ni saya tak dapat hasil, tak dapat customer. Bukan tak dapat customer. Habit kita mencari customer tu yang problem. Okay, jadi bina habit kita, mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu taala untuk Allah mudahkan kita untuk laksanakan apa habit kita, apa perancangan kita untuk bulan ini. Itu saja untuk sesi video kali ini, 4 cara bagaimana anda boleh bina habit dengan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.